Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti biasa kita akan melihat kepada apa berita-berita utama dan akan menjadi tumpuan yang besar dalam minggu yang akan datang ini. Dan sudah tentu esok bermulanya persidangan Dewan Rakyat, dan itu dijangka akan mendominasi laporan dan juga perbincangan dan malah perdebatan bukan sahaja di tajuk-tajuk berita tetapi dalam kalangan rakyat Malaysia. Semalam Parlimen kita menginjak usia 62 tahun dan tumpuan semua terarah sekarang pada persidangan Dewan Rakyat bagi penggal keempat Parlimen ke-14 yang akan bermula esok dan berlangsung selama 17 hari sehinggalah 12 Oktober ini. Mungkin antara lain kerana persidangan kali ini menjadi antara yang paling signifikan apabila kita bercakap berkenaan dengan kemungkinan pembukaan yang lebih luas kerjasama bipartisan antara kerajaan dan juga pembangkang. Mungkin dalam skala yang paling besar yang kita pernah lihat dalam sejarah kita. Adakah esok titik tolak perubahannya untuk kita menyaksikan persaingan yang lebih sihat dan juga semangat bipartisan yang lebih menyeluruh demi rakyat, khasnya dalam tempoh yang mendesak ini, tempoh pandemik ini. Saya mahu berbincang dan bertanya berkenaan dengan bagaimana dan apa yang kita berjangkakan dalam sidang Dewan Rakyat yang akan bermula esok. Saya disertai oleh dua individu hari ini, Datuk Mas Ermiati Samsudin, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Parlimen dan Undang-Undang dan juga Ahli Parlimen Masjid Tanah, dan YB Wong Shuki, Ahli Parlimen Keluang. Assalamualaikum Datuk, selamat petang YB. Waalaikumsalam. Terima kasih Luqman. Ya, saya mahu mulakan dengan Datuk dulu. Datuk, sudah tentu kita bercakap berkenaan dengan tumpuan utamanya adalah kepada kemungkinan akan kita saksikan kerjasama bipartisan yang lebih besar dan menyeluruh bermula daripada sidang Dewan Rakyat yang seterusnya, iaitu esok, dan tunjang kepada percakapan berkenaan dengan sidang bipartisan ini ataupun kerjasama bipartisan ini adalah 7 tawaran yang dibuat oleh Perdana Menteri kepada ahli parlimen pembangkang untuk mereformasikan parlimen. Jadi 7 tawaran ini setakat ini Datuk Pakatan Harapan memberikan respon yang baik tapi belum memberikan sebarang komitmen untuk mempersetujuinya 100%. Setakat ini adakah kerajaan yakin 7 tawaran ini memadai untuk menjayakan memorandum bipartisan ini dan menyemarakkan lagi semangat bipartisan, dan mengapa? Okey, terima kasih Luqman. Saya melihat bahawa ini adalah merupakan satu permulaan yang baik untuk kita bekerjasama secara bipartisan, dan kita semua looking forward untuk melihat pada persidangan kali ini bagaimana ia dapat dijadikan. Dan saya juga difahamkan beberapa pertemuan demi pertemuan telah pun dibuat untuk membincangkan tentang 7 perkara ini. Dan semua umum tahu bahawa apabila adanya perbincangan ini, ianya seumpamanya memberikan harapan dan juga kesempatan kepada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk sama-sama membincangkan tentang hal tuju yang lebih baik, lebih holistik dan juga lebih dinamik. Dan ini maksudnya bukannya satu kerjasama yang maksudnya kita memberi peluang kepada pihak pembangkang juga untuk melontarkan apa juga idea pandangan mereka untuk bersama dalam memberikan Malaysia yang lebih baik. Dan tidak bermakna kalau sekiranya pihak pembangkang bersama dengan kita mereka akan menyokong semua terus sokong, tidak. Dan ini juga tidak bermakna bahawa sekiranya ianya dijayakan tidak bermakna mereka kita juga yang maksudnya di anggota kabinet, yang Muhammad Menteri, Timbalan Menteri akan rasa lebih selesa berpeluk tubuh. No, tidak ada seumpama itu. Kita harus melihat angle yang lebih besar lagi, dan bagaimana anggapan untuk mereka bersetuju untuk tidak bersetuju supaya kita dapat melaksanakan perpaduan tanpa perlu bersatu. Yang itu ayat yang cukup ni sekali. Dan sebab itu juga kita tengok selaras dengan apa yang telah pun dititah oleh Yang di-Pertuan Agong untuk kita sama-sama memberi fokus pada usaha kita untuk pelan pemulihan negara, dan kepada kita untuk sama-sama melihat dalam waktu yang sukar ini, dalam waktu pandemik ini, bagaimana kita dapat membantu rakyat, yang itu lebih utama. Jadi besok merupakan hari pertama di Dewan Rakyat yang akan dihadiri sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong dan memberi titah beliau, dan selepas itu kita akan melihat banyak siri-siri lain di dalam Dewan Rakyat. Dan saya mengharapkan supaya persidangan kali ini adalah satu persidangan yang baik, dan kita tak rasa pun dengan adanya memorandum bipartisan ini akan
mengurangkan, tidak memberikan kekurangan pada pihak pembangkang. Malah ianya akan memberikan kelebihan kepada mereka dan maksudnya keuntungan juga kepada mereka tanpa mereka mengenepikan ideologi ataupun fahaman politik masing-masing. Ya, itu yang lebih utama. Okey, Datuk. Kerajaan Perdana Menteri juga menyebut 7 tawaran ini akan dibentangkan, tapi tidak menyebut akan dibentangkan dalam sidang Dewan Rakyat kali ini, iaitu yang bermula esok. Jadi adakah semuanya akan dibentangkan atau sekurang-kurangnya akan digerakkan ke peringkat seterusnya dalam sesi kali ini? Jika tidak atau tidak sempat kerana kita ada lebih kurang 17 hari, mana satu antara 7 ni yang akan diberikan keutamaan oleh kerajaan, Datuk? Okey, yang saya sangat bertuah sebab Yang Berhormat Menteri saya ni Yang Berhormat Menteri yang sama sewaktu saya di Medak. Jadi saya faham bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bekerja dan bagaimana fokus beliau dan juga perhatian beliau yang cukup penting untuk perlu kita angkat terutama sekali dalam 100 hari pertama yang itu cukup penting. Pastinya antara perkara ataupun agenda penting yang telah diberikan perhatian oleh beliau untuk mengemudi di dalam maksudnya portfolio ini, yang pertamanya adalah transformasi parlimen dan juga transformasi dalam kerajaan dan juga MA63 yang menjadi keutamaan dalam tempoh pencapaian kita 100 hari. Dan definitely dalam tempoh kita pada sidang Dewan Rakyat ini, kita tidak boleh main sembrono. Kita tak boleh macam bulldoze saja dalam kita nak membawa 7 perkara ini. Banyak perkara yang harus kita perhalusi dan banyak pihak juga yang harus kita buat engagement supaya semua pemegang taruh ataupun pihak-pihak terlibat benar-benar memahami tentang apa aspirasi yang termaktub di bawah memorandum yang 7 perkara ini. Dan itu cukup penting sekali. Dan perkara ini tidak boleh diambil sambil lewa, tetapi perlulah dibuat dengan sepenuh jiwa raga sebab ini cukup penting persefahaman antara dua pihak, antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Dan kita melihat pastinya tawaran-tawaran yang dibuat ini juga adalah merupakan tawaran-tawaran yang cukup penting. Antara perkara yang dilihatkan adalah rang undang-undang untuk anti lompat dan juga umur 18 tahun dan juga tempoh 2 tahun Perdana Menteri dan banyak lagi perkara-perkara yang harus kita perhalusi. Okay. Saya mau pergi ke YB Syuki. YB, pendirian dan apa yang kita berjangkakan daripada kerajaan dalam sidang Dewan Rakyat dan seterusnya agak jelas. Walau bagaimanapun masih lagi terdapat persoalan sedikit berkenaan dengan apa yang kita jangka akan lihat daripada ahli parlimen pembangkang. Secara umumnya kita lihat berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan, berdasarkan diskusi, perbincangan, malah pertemuan dahulu Perdana Menteri dengan ketua-ketua pembangkang, secara umumnya ia agak baik penerimaannya. Tapi adakah kita menjangkakan akan ada sebarang tentangan atau perbahasan apa yang kita boleh jangkakan daripada ahli parlimen pembangkang dalam Dewan Rakyat berkenaan dengan 7 tawaran ini? Adakah masih akan ada resistance nanti? Terima kasih Lokman atas soalan ini. Saya rasa majoriti ahli parlimen pembangkang sebenarnya setuju dan sudi menerima tawaran ini kerana kita mahu satu kencatan politik supaya negara kita boleh sembuh daripada semua krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan awam ini lebih dahulu. Tapi paling penting sekali saya rasa mungkin kencatan politik ni tidak boleh terhad sahaja kepada parti politik iaitu PH yang sudi menandatangan, tetapi kalau bolehlah extend, panjangkan kepada kesemua pihak. Maksudnya bukan sahaja parti politik yang sudah tanda tangan, tetapi lebih baik yang mungkin belum tunjukkan kesudian mereka ataupun willingness mereka pun boleh dimanfaatkan supaya satu kencatan politik yang bermakna dapat dicapailah dalam sesi parlimen yang akan datang ini. Ini adalah apa yang saya lihat setakat ini. Apa yang YB maksudkan dengan kesudian? Kerana sebelum ini 7 tawaran yang sama pernah ditawarkan oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu dan pada ketika itu pembangkang mengatakan bahawa ia tidak ikhlas. Adakah pendirian itu sudah berubah dalam kalangan ahli parlimen pembangkang apabila 7 tawaran ini dikemukakan dan ditawarkan oleh kerajaan sekarang? Saya rasa satu perbezaan yang paling besar antara tawaran dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin ketika itu dan sekarang adalah apabila Tan Sri menawarkan tawaran, ketujuh tawaran itu, dia sudah hilang sokongan majoriti daripada pihak dia sendiri. Maksudnya ketika itu dia sudah hilang kesokongan yang penuh. Dia sebenarnya seharusnya letak jawatan ketika itu, iaitu
pendirian beliau buat ketika itu iaitu menawar supaya dapat sokongan dari pihak pembangkang sudah menjadi satu masalah. Dan rakyat lebih marah dengan apa yang dia lakukan ketika itu. Iaitu ada perbezaan antara apa yang dia buat apabila dia hilang sokongan dan apa yang Datuk Seri Ismail Sabri buat sekarang untuk dapat satu kencatan politik antara semua pihak. Saya rasa ini adalah perbezaan antara dua kes. Okey, saya mau kembali kepada Datuk Mas Rimiati. Sudah tentu apa yang kita tahu berdasarkan kenyataan Pakatan Harapan adalah secara prinsipnya mereka cenderung untuk setuju 7 tawaran ini dan juga memorandum bipartisan, tapi ada meminta sedikit perubahan dan pengubahsuaian seperti suntikan fiskal tambahan sebanyak 45 bilion ringgit untuk program-program kebajikan rakyat dan sebagainya, pengecualian bayaran faedah moratorium. Jadi sudah tentu ini antara perkara yang akan dibangkitkan dan mungkin jadi syarat besar sekiranya mereka mahu terima perkara ini. Apa pendirian kerajaan mengenai permintaan-permintaan ini? Adakah kerajaan sedia untuk kompromis dan melaksanakannya dan mengubah apa yang patut nanti? Ya Lokman, sebab tu saya maklumkan sebentar tadi bahawa engagement yang telah dibuat dan wakil-wakil daripada pihak kerajaan yang telah pun antaranya yang bersama dalam perbincangan ini ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri KDN, Datuk Seri Taqiyuddin, Yang Berhormat Menteri saya sendiri, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi juga turut bersama dalam perbincangan ini bersama dengan Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk sama-sama membincangkan tentang terma permintaan dan juga apa yang boleh dilakukan untuk demi kebaikan bersama. Saya akan percaya dengan apa permintaan sebanyak RM45 bilion sebagai tambahan itu juga telah pun dibincangkan dan saya difahamkan oleh Yang Berhormat Menteri saya bahawa terma-terma itu akan perhalusi dan setakat ini mereka nampaknya macam ada persefahaman ke arah itu dan ada beberapa pertemuan yang akan diperhalusi sebelum mereka menandatangani perjanjian seterusnya. Tapi apa pun saya perlu katakan ini adalah permulaan yang cukup baik. Ya, saya setuju dengan Yang Berhormat Keluang sebentar tadi yang mana gencatan politik itu perlu dilakukan sebab hari ini rakyat rata-ratanya telah muak dengan pelbagai cerita politik dan kita melihat bahawa hari ini kita dah nak keluar dah. Tadi sesi pertemuan bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan semua ahli-ahli parlimen kerajaan, dia telah pun menyatakan bahawa hari ini kita perlu fokus sebab menjelang Oktober nanti sudah ada herd community yang mana kita dah pun membuka sedikit demi sedikit kita punya sektor ekonomi dan kita harus melihat bahawa kita harus bersatu padu dalam usaha untuk meneruskan kemakmuran kepada negara sama ada dari segi sosial, ekonomi dan hari ini terlalu banyak cabarannya. Baik itulah dengan apa tawaran yang telah dibuat tawaran yang sama telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun dipersetujui semula sewaktu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Yang ini walaupun perkara yang sama, cerita yang berbeza, tetapi roh semangat itu yang harus kita lihat, yang harus kita raikan. Walaupun pelbagai pendapat kita raikan, tetapi hala tujuannya tetap sama, adalah demi kebaikan rakyat. Okey, sebelum kita berhenti rehat seketika, saya mahu satu soalan terakhir secara ringkas kepada YB Shuki. Permintaan oleh Pakatan Harapan dan juga pembangkang untuk diubah suai sedikit tawaran ini, ditambah sedikit termasuk apa yang kita sebut sebentar tadi, tambahan 45 bilion ringgit suntikan fiskal, pengecualian bayaran faedah moratorium dan masih lagi belum ada sebarang pengesahan bahawa kerajaan akan menerimanya, masih lagi dalam peringkat perundingan. Jadi YB Shuki, adakah jika tuntutan-tuntutan ini, permintaan-permintaan ini tidak direalisasikan, adakah Pakatan Harapan dan juga pembangkang akan tidak menerima 7 tawaran ini? Saya rasa pemimpin pusat Pakatan Harapan akan selesaikan isu ini dengan cara menyeluruh. So saya ada keyakinan lah bahawa akhirnya perjuangan kami untuk rakyat akan dicapai. Harap dapat diselesaikan dalam 1-2 hari ini dan sebenarnya permintaan kami bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk rakyat, iaitu kami ada keyakinan bahawa kalau kerajaan sekarang betul-betul mahu bantu rakyat, mereka seharusnya menerima apa yang kami minta supaya negara kita boleh cepat sembuh dari krisis dan keluar dari krisis yang kita hadapi sekarang.
So saya rasa sebenarnya itu bukan salah satu isu, tetapi kalau ada sedikit yang berbeza dari apa yang kita minta, saya rasa itu kami boleh berunding lagi. Yang paling penting, kita mesti ada satu kencatan politik supaya parlimen jadi satu institusi yang kita semua ahli parlimen boleh berunding, berbincang secara sihat dalam cara yang lebih manfaat dan lebih berstruktur, lebih konstruktif untuk negara kita. Itu yang paling penting. Okey. Kita berhenti seketika. Kita akan kembali bersama dengan YB Wong Shu Ki, Ahli Parlimen Keluang, dan juga Datuk Mas Hermiati Samsudin, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Fokus akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Fokus minggu depan, dan sudah tentu apa yang kita jangkakan akan mendominasi berita dan juga perbincangan dan perdebatan. Minggu depan adalah persidangan Dewan Rakyat yang akan bermula esok. Persidangan Dewan Rakyat bagi penggal keempat Parlimen ke-14 bermula esok, berlangsung selama 17 hari sehinggalah 12 Oktober ini. Dan antara fokusnya adalah bagaimana sidang Dewan Rakyat kali ini akan menjadi penzahiran kepada peningkatan semangat bipartisan yang kita lihat banyak diapungkan konsepnya sejak beberapa minggu yang lepas. Esok mungkin kita akan lihat sama ada semua ini akan direalisasikan dan melebihi sekadar semua retorik politik oleh semua parti. Saya mahu berbincang dengan apa yang kita boleh jangkakan dalam sidang Dewan Rakyat untuk sebulan akan datang bermula esok bersama dengan Datuk Mas Hermiati Samsudin, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, dan juga Ahli Parlimen Masjid Tanah, dan juga Wong Shu Ki, Ahli Parlimen Keluang. Sebelum saya teruskan berkenaan dengan perbincangan bipartisan, saya mahu periksa dan saya mahu tanya kepada Datuk Mas Hermiati. Baru saja diterima di sini bahawa kenyataan oleh Ketua Pemuda DAP, DAPSI, Howard Lee, yang mengatakan bahawa untuk kita menganggap Memorandum Understanding atau Memorandum Bipartisan ini, tawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Ahli Parlimen Pembangkang ini sebagai olive branch, kata Howard, tidak tepat kerana ia seolah-olah mengumpamakan bahawa pesakit yang memberikan olive branch kepada doktor. Yang dibayangkan di sini adalah kerana Perdana Menteri perlu sokongan pembangkang. Apa respon Datuk kepada kenyataan seperti ini? Saya melihat bahawa kenyataan daripada Ketua Pemuda DAP ini, saya tidak setujulah. Sebenarnya Parlimen pun dah berusia 62 tahun pada ini, dan ini sebenarnya adalah merupakan titik yang cukup baik sekali untuk kita benar-benar transform the Parliament, the engagement bersama pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Itu cukup penting sekali. Sebab itu sebenarnya kalau kita nak menidakkan tafsiran ataupun pandangan sesiapa sekalipun, kita tak boleh nak menafikan. Itu ada hak masing-masing untuk menyatakan pendapat mereka dan sebagainya. Tetapi yang paling utama, niat kita itu bagaimana? Niat kita adalah untuk meruntuhkan sistem demokrasi berparlimen di negara kita ataupun bagaimana? Dan saya melihat juga bahawa dengan keikhlasan yang telah ditunjukkan bukan hanya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi kesungguhan pemimpin pihak pembangkang juga harus dipuji, sebab mereka melihat bahawa dalam cabaran pandemik ini cukup besar sekali, dalam kita nak melihat sistem kesihatan awam negara kita pulih, ekonominya pulih, tidak boleh hanya menuding jari terhadap kerajaan, tetapi perlu dimainkan engagement, perlu dimainkan peranan dan libat sama. Apa juga polisi, apa juga peraturan, apa juga dasar bersama dilakukan dengan pihak pembangkang juga. Jadi saya melihat bahawa nak cakap boleh cakap saja, tetapi yang paling penting keikhlasan kita haruslah dinilai kepada pelaksanaannya nanti, dan itu lebih utama demi rakyat Malaysia. Saya pun juga dapatkan respon YB Shu Ki. YB, kerana kita lihat sebelum ini kerajaan dikritik jika mereka tidak engage dengan pembangkang, mereka tidak berdialog dengan pembangkang. Dan apabila mereka berdialog dengan pembangkang dan memberikan tawaran-tawaran sebegini, ada juga beberapa orang, bukan sahaja saya maksudkan Howard, tapi ada juga beberapa pengkritik yang mengatakan bahawa kerajaan reach out hanya kerana mereka mempunyai majoriti yang sangat tipis. Jadi dikritik juga apabila reach out. Jadi apa respon Shu Ki kepada ini? Apa yang kerajaan boleh lakukan untuk memuaskan hati pembangkang secara secukupnya? Terima kasih, Lokman. Pada pandangan saya, kita sudah masuk satu era yang baru, iaitu seperti situasi seperti kisah di kerajaan Three Kingdoms
Maksudnya dia ada mana-mana pihak, dia ada mana-mana satu gabungan politik ataupun parti politik dapat menguasai semua, iaitu boleh menang semua dah. Iaitu setiap parti politik seharusnya menerima hakikat itu, iaitu realiti sekarang. Kita walaupun menang dalam PRU pun tidak boleh menghapuskan pihak lawan, parti lawan dengan cara yang tidak demokratik ataupun dengan cara yang remeh-temeh. Seperti pembatalan pendaftaran sebuah parti politik yang tak demokratik lah. So saya rasa ini adalah hakikat ataupun realiti yang semua pihak kena menerima sekarang. So kita tak kira pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan pun, kita kena terima lah. Ini adalah realiti dan iaitu ada kritik tertentu, kita terpaksa ataupun kita suka ke tak suka, perlu menerima semua kritik ini. Sekiranya kerajaan memberikan kompromis yang cukup kepada pembangkang, termasuk sekiranya permintaan untuk mengubah suai sikit 7 tawaran ini sememangnya dilakukan, adakah kita boleh jangkakan untuk sekurang-kurangnya penggal kali ini sebelum PRU, pembangkang akan menyokong kerajaan sedia ada buat sementara waktu, dan jika ada undi percaya, jika ada, pembangkang akan vote yes? Saya rasa bukan menyokong kerajaan, tetapi kita akan cuba stabilkan situasi sekarang supaya rakyat tak perlu hidup secara tidak stabil dan sengsara lagi. Itu adalah objektif pihak pembangkang. Bukan kita tak nak lawan kerajaan, bukan kita nak setuju dengan semua, tetapi kita seperti apa yang Datuk Mas kata tadi, kita setuju supaya tidak setuju. Okey. Datuk Mas. Ya, Datuk Mas, adakah kita akan mengadakan undi percaya dalam sidang Dewan Rakyat kali ini? Saya difahamkan tidak ada. Jadi kita akan melihat bahawa banyak lagi usul-usul kerajaan yang lebih penting, yang lebih utama untuk kita bawakan. Dan kita lihat juga bahawa hari ini kita nak tengok macam mana cara kita untuk menjawab soalan-soalan yang dibahaskan oleh pihak pembangkang, dan bagaimana untuk kerajaan melihat tentang peranan yang boleh dimainkan oleh kita secara memurnikan hasrat untuk memurnikan hasrat memorandum bipartisan itu sendiri. Okey, satu soalan terakhir saya akan tanya kepada Datuk Mas dan juga YB Shuki secara ringkas. Saya mulakan dengan Datuk Mas Mati terlebih dahulu. Datuk, apa janji Datuk dan juga ahli parlimen kerajaan kepada rakyat di luar sana tentang bagaimana wakil rakyat kerajaan akan memainkan peranan mereka benar-benar untuk memastikan nasib rakyat terbela dalam sidang Dewan Rakyat kali ini? Saya melihat bahawa dengan pembukaan Dewan pada kali ini, besok, dia memberikan satu suntikan semangat baru. Apatah lagi dalam kita di saat dalam stage kita untuk melihat hubungan bipartisan yang lebih baik, dan yang maksudnya sebagaimana yang telah disebut oleh YB Keluang sebentar tadi, iaitu stabilize itu mencerminkan bahawa peranan semak imbang yang boleh dimainkan secara bersama cukup penting sekali. Dan saya juga memetik kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi sewaktu pertemuan dengan semua ahli-ahli parlimen kerajaan, bahawa dia akan mengadakan kursus standing order kepada semua ahli parlimen. Jadi kursus ini cukup penting sekali supaya semua ahli parlimen akan lebih berilmu dan juga dapat memberikan maksudnya sedikit suntikan supaya mereka dapat berbahas ataupun melontarkan idea dengan lebih disiplin juga berhemah. Jadi kita bukanlah kata kita tak menjangkakan suasana yang panas dalam Dewan, sebab ianya cukup dinamik sekali apabila kita bercakap tentang perbahasan di dalam Dewan, tetapi kita amat mengharapkan supaya Dewan ini kali ini akan lebih meriah dengan lontaran idea pandangan yang bernas, bukan meriah dengan pekikan atau lolongan daripada ahli-ahli parlimen. Dan itu sebenarnya yang rakyat nak lihat, dan saya sebagai timbalan menteri yang menjaga perihal parlimen dan juga undang-undang, saya cukup yakin dan percaya di bawah kewibawaan yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, insya-Allah kita akan memastikan transformasi parlimen ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, insya-Allah. YB Shuki, secara ringkas apa janji wakil rakyat pembangkang kepada rakyat dalam sidang Dewan Rakyat kali ini?
Terima kasih Lokman. Saya berpendapat bahawa sepanjang masa ini Ahli Parlimen Pakatan Harapan memang bertungkus lumus supaya kita dapat yang paling baik bagi rakyat Malaysia. So tak perlu suspek lah, iaitu willingness Ahli Parlimen Pakatan Harapan, dan untuk masa sekarang saya rasa yang paling penting adalah kita transform peranan institusi parlimen kita, dan pada masa yang sama kita stabilize keadaan politik dalam negara supaya kita Malaysia, semua rakyat Malaysia dapat keluar dari krisis kesihatan awam dan juga krisis politik sekarang, dan kita hanya berbincang tentang politik yang lebih mendalam selepas semua krisis ini, dan kita akan lawan satu sama lain dalam PR yang akan datang. Dan itu adalah demokrasi yang kita memperjuangkan. Okey, terima kasih Wong Suki, Ahli Parlimen Keluang, dan Datuk Mas Hermiati Samsudin, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, dan juga Ahli Parlimen Masjid Tanah. Terima kasih kepada anda berdua. Terima kasih kepada penonton di luar sana, penonton Fokus minggu depan. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.